Berusaha Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah Kota Baru-Bangi, Ustaz Muhammad Abdul Syarani, yang dihormati Tuan-Tuan Guru Dr. Wahab bin Saleh, Ustaz Osman, Dr. Hashim Nihan yang ada bersama-sama kita pada pagi ini, dan beberapa orang guru yang tidak dapat menghadirkan diri kerana ada urusan perkuliahan di luar kawasan. Juga yang dihormati ahli jawatan kuasa Lujnah Pagar Rujuk Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi, yang dikasihi rakan-rakan saya dalam ahli jawatan kuasa urusan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi, tuan-tuan imam, rakan-rakan dalam urusan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi. Syukur kita kepada Allah SWT. Juga yang dikasihi para jamaah, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi selamat datang ke Masjid Al-Hasanah pada pagi ini untuk kita mendengar sesi taklimat pengajian apa-apa fitin talaqi berkitab yang akan disampaikan sendiri oleh yang berbahagia dan berusaha Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi. Untuk tidak melengahkan waktu, dengan ini saya dengan hormatnya menjemput Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi, Ustaz Muhammad Abdul Syarani, membacakan doa untuk majlis kita dan seterusnya memberikan taklimat kita pada pagi ini, insyaAllah. Dipersilakan. Segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميل الأعمال. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائبين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وحياتنا حياة العلماء والعاملين وأمواتنا أموات الشهداء يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih juruacara majelis yang juga selaku mengurusi Biro Ekonomi, Biro Pendidikan Masjid Al-Hasanah Syekh Ali Zaini. Seterusnya yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Dr. Syimihan
Profesor Maria Dr. Azimiat, syarah di Fakulti Pengajian Islam UKM. Seterusnya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Usman Muhammad, juga mantan syarah di Fakulti Islam, dan seterusnya yang berbahagia Dr. Abdul Rahman Saleh, Imam Masjid Al-Hasanah, juga mantan syarah di Fakulti Islam UKM, dan ada beberapa orang lagi syarah-syarah kita sebagai tenaga pengajar yang tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, para peserta untuk pengajian Tafaqquh Fiddin Masjid Al-Hasanah pada baru pagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berkumpul di masjid ini, dan saya sebelum meneruskan terlebih dahulu memohon berbanyak-banyak maaf kerana program yang kita rancang, yang kita sudah mengatur, sepatutnya takliman ini telah pun diadakan semalam pada hari Sabtu 9 Februari. Oleh kerana kita merasakan kemarin kita bertembung dengan kursus haji yang penyertaannya pun melebihi 600 orang. Apabila kami melihat penyertaan daripada tuan-tuan untuk program Tafaqquh Fiddin ini sudah pun menghantar orang sudah melebihi 170 orang, jadi kita fikirkan kalau lepas malam memang tak boleh nak masuk di bilik seminar. Oleh kerana itu, mau tidak mau kami terpaksa buat sedikit pindaan bawa ke hari ini. Cuma itulah saya mohon maaf kerana mengganggu rancangan tuan-tuan. Mungkin ada banyak maklumat-maklumat daripada peserta yang telah pun menyatakan tidak dapat hadir pada hari ini kerana sudah pun merancang cuti balik kampung dan sebagainya sebenarnya tahun baru Cina. Saya pun nak balik juga, InsyaAllah. Pun kita insyaAllah akan selesaikan pada pagi ini untuk permulaan taklimat pengajian Tafaqquh Fiddin. Dan taklimat saya ini tidak memakan masa yang panjang, tidak lebih daripada 20 minit rasanya. Dan selepas itu, atas persetujuan Dr. Wahab yang akan memulakan jadual kita pada hari ini, iaitu dengan fiqh ibadah. Kalau tuan-tuan bersetuju sama, kita akan mulakan sebagai muqaddimah pada kitab tersebut. Tuan-tuan dan para peserta muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah mulai hari ini dan seterusnya seperti yang kita rancang dan yang kita jadualkan, pengajian Tafaqquh Fiddin ini akan berterusan setiap hari Sabtu yang kita jangkakan. Tapi untuk beberapa minggu ini kita terpaksa pindah sedikit harinya ke hari Ahad, sehinggalah kursus haji selesai sebanyak 17 hari lagi. Selepas itu kita akan pindah pada hari Sabtu seperti yang kita jadualkan. Pengajian Tafaqquh Fiddin ini
bersama dengan Masjid Al-Hasanah, bersama dengan pakar rujuk ataupun ahli lajnah pakar rujuk Masjid Al-Hasanah. Siapa pakar rujuk Masjid Al-Hasanah? InsyaAllah nanti kita akan sebutkan satu persatu. Tujuan ahli jawatan kuasa lajnah pakar rujuk ini ialah untuk memberi nasihat dan juga pandangan-pandangan tentang apa juga aktiviti-aktiviti khususnya yang berkaitan dengan pengajian, keilmuan, kerohanian dan sebagainya yang kita adakan di Masjid Al-Hasanah. Itu objektif utama pakar rujuk ini diadakan. Selain daripada banyak menyelesaikan isu-isu yang timbul, yang nazir tak dapat jawab, insyaAllah pakar rujuk akan jawab. Itulah kita punya peranan ahli lajnah pakar rujuk. Jadi program ini dianjurkan oleh Biro Pendidikan yang telah dipengurusikan oleh Encik Ali Zaini tadi bersama dengan pakar rujuk ini. Dan oleh kerana itu, insyaAllah di hadapan tuan-tuan ini adalah pakar rujuk Masjid Al-Hasanah dan tenaga pensyarah dan juga yang akan menyampaikan ilmunya nanti pun boleh dikatakan kebanyakan pakar rujuk Masjid Al-Hasanah. Ini adalah jawatan kuasa ataupun organisasi pelaksanaan untuk pengajian Takaful ini yang insyaAllah kita rancang secara teratur lah, insyaAllah teratur. Sebab itu ada pendaftaran, ada pun sumbangan. Kita tak kata yoran ya, sumbangan. Bila sumbangan itu boleh sedikit, boleh lebih. Kalau boleh janganlah sedikit daripada yang kita sebut. Kalau boleh lebih lagi daripada yang kita sebut. Itu yang dikatakan atau maksud sumbangan. Dan begitu juga kepada tenaga-tenaga pengajar pun kebanyakannya Allah juga tu. Tapi Allah pun akan tuminya yang tak isi kan. Jadi inilah sebenarnya yang kita mohon daripada tuan-tuan. Jadi bila kita atur, ada pendaftaran, isi borang pendaftaran, ada pendaftaran di sana, dan pengajian dia pun berkitab, bertalaki, talaki bertemu, berhadapan dengan guru. Ada benda yang kita boleh rujuk, ada benda yang boleh kita baca. Jadi tentulah berbeza dengan kuliah maghrib tu. Jadi kita rancang dengan teratur insyaAllah. Oleh kerana itu, organisasi kita adalah dipengurusikan oleh Encik Ali sendiri, penasihatnya ahli lajnah, setiausaha ada teknikal, bendahari dan juga penyelarat. Bendaharinya adalah bendahari Masjid Al-Hasanah sendiri, tapi kita singkat dia punya pengurusan. Dan penyelaratnya adalah Siap Haji Sami'un yang akan mengatur semua keadaan, tempat dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan akan lihat nanti insyaAllah minggu hadapan, insyaAllah lebih teratur lagi. Macam mana teraturnya itu kita boleh cakap sekarang. InsyaAllah ya. Tuan-tuan bawa kitab, bawa badan, itu je. Tuan-tuan bawa kitab, bawa badan, datang insyaAllah. Pihak kehadiran hari ini nampaknya ini juga separuh daripada 170 orang. Mungkin boleh mencecah sampai 200 orang. Oleh kerana ramai yang balik kan. Jadi tak apa, kita insyaAllah yang apa juga yang kita taklimatkan kita akan masukkan dalam kita punya website. Seterusnya ini adalah ahli lajnah pakar rujuk Masjid Al-Hasanah yang dipengurusikan saya itu sebagai pengurusi sajalah. Dia setiausaha Haji Kamordin bin Yusuf, setiausaha masjid, dan ahli-ahlinya adalah Dr. Wahab bin Saleh, Dr. Muhammad Hashim Bihan, Muhammad tadi ya, pada
ditambah. Dr. Syauqi bin Osman, Dr. Abdul Hamid bin Sulaiman, Ustaz Hashim bin Nawawi, Ustaz Rashidi bin Jamil Al-Rashid, Ustaz Ishaq bin Yusuf, itu Imam 2, Ustazah Bushra binti Talib, kita ada juga Ustazah 2 orang, Ustazah Cik Maryam binti Ahmad. Ustazah Cik Maryam binti Ahmad adalah Biro Wanita Masjid Al-Hasan atau Irwan Masjid Al-Hasan. Jadi pakar rujuk ini, setakat ini kita telah untuk beberapa kali buat perjumpaan, perbincangan. Saya ingat sepanjang lajnah ini diadakan sudah 3 kali pertemuan. Seterusnya kita lihat sedikit objektif. Kita sebenarnya tidak memperbanyakkan objektif, 3 ni pun cukuplah. Kalau yang ini berjaya, kira alhamdulillah, berjayalah kita punya pengajian. Yang pertama, para peserta insya-Allah akan dapat memahami ilmu-ilmu asas dalam agama Islam. Oleh kerana itu, dalam jadual yang tuan-tuan sendiri dapat lihat dalam brosur itu, kita tidak terlalu kompleks. Nama-nama subjek itu tak kompleks. PK, Tauhid, itu kan macam sekolah aja, tak kompleks. Tapi perbincangannya terpulang kepada pensyarahan nanti. PK asas adalah Tauhid, PK hadis, tafsir, dan kita tambah ada satu lagi tasawuf. Tasawuf ni kalau yang ringan-ringan tu akhlak, adab, itulah. Jadi inilah yang dikatakan ilmu-ilmu asas dalam agama Islam. Selebihnya itu banyaklah bercambah seperti mana yang ada di fakulti Islam, kajian Islam di universiti-universiti. Yang kedua, menambah keimanan dan keyakinan ilmu yang kita amalkan. Selama ini kita dah beramal dengan ibadah, dengan munakahat, dengan muamalah, dengan dan begitu juga kita tahu tentang akidah. Tapi bagaimana kita nak meyakinkan ilmu yang kita dah buat sekarang ini? Inilah melalui talaqi berkitab ini, insya-Allah kita akan lebih mendalam lagi. Yang ketiga, dapat menguasai ilmu yang dipelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sebab Islam itu adalah satu cara hidup. Islam adalah satu cara hidup. Supaya kehidupan kita ini, apa juga aktiviti yang kita buat berteraskan Islam, barulah menempati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku jadikan makhluk jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, penyertaannya adalah terbuka kepada semua masyarakat Islam berumur 15 tahun ke atas. Kita tak ajak yang muda-muda ya. Tapi kalau mereka nak dengar, itu apa salahnya? Tuan-tuan nak bawa anak, itu terpulanglah. Tapi kita tidak senaraikan di dalam penyertaan mesti isi borang. Tak, ya. Jadi tujuannya ialah supaya perbincangan kita lebih orang kata lebih matang dan lebih terperinci tentang hukum hakam Islam ini. Kerana itu terbuka kepada semua, hatta dalam maklumat yang kita terima dalam orang pendaftaran itu ada yang mencecah bukannya warga emas lagi, warga apa, platinum katanya, satu istilah baru pula. Sampai 70 ke atas pun ada yang menyertai. Jadi suatu perkembangan yang sangat baik, dan kita berusaha menyediakan program pengajian tafaqquh fiddin ini adalah satu pilihan kepada tuan-tuan, berbanding dengan ada setengah-setengah anak-anak yang ataupun yang dewasa, orang-orang dewasa di bawah kita yang pergi
nak menuntut ilmu, menambah ilmu, beramal, pergi ke berkampung di pondok-pondok, kan? Ada yang hantar ke Jeram, di Selangor ni ada, di Jandrami, Al-Jandrami, perkampungan Al-Jandrami, ada yang dekat Merong, ada yang di Kedah, ada yang di Kelantan, sanggup duduk di pondok, menghabiskan usia, maknanya menambahkan amal ibadah daripada duduk di rumah tak ada apa, saya tengok TV nya, baiklah di sana mengaji, masa waktu sembahyang ilmunya dapat, amal ibadahnya dapat. Jadi itu satu yang sangat baiklah. Jadi untuk kita di Bandar Baru Pagi ini, inilah peluang kemasan sebenarnya bagi tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan war-warkan juga, sebab kita terbuka, dah duduk di Dewan Solat sekarang, bukan di Dewan Seminar lagi dah. Oleh kerana ramai yang ini, terpaksa kita buat di sini, terbuka kepada semua masyarakat Islam. Seterusnya, ini tenaga pengajarnya, fiqh ibadah akan dibimbing oleh Dr. Abdul Wahab Saleh. Fiqh munakahah, dalam fiqh itu ada 4 bidang. Kalau kita lihat dalam kitab, khususnya kitab Matla'ul Badrain, ada 4 bab, itu bab ibadah, bab munakahah, bab muamalah, bab janayah. Jadi kita ambil 2 dulu. Jadi fiqh ibadah, kemudian fiqh munakahah, Dr. Hashim Mihat, ini Dr. Muhammad, fiqh munakahah. Kemudian ada 2 bidang lagi fiqh, insyaAllah selepas habis ini nanti kita mungkin sama ada pensyarah berkenaan akan menyambung, atau kita akan ganti dengan kita beri ruang pula kepada ahli lajnah yang lain yang akan menyampaikan, sebab tidak semua ahli lajnah yang mengisi, insyaAllah di masa yang lain. Tauhid, Ustaz Osman Muhammad memang bidang Ustaz di Fakulti Islam dulu di Jabatan Usuluddin. Kemudian hadis, Ustaz Hashim Nawawi tidak dapat hadir, insyaAllah mungkin dia sempat hadir. Ustaz Hashim Nawawi memang pun membaca kitab hadis di kuliah maghrib di masjid ini. Kemudian tafsir, Ustaz Rashidi bin Jamil Ar-Rashid yang juga biasa di masjid ini, rumahnya dekat saja sebelah tu. Dia sudah pun maklum dan semua tengah mencari kitab tafsir. Kemudian tasawuf, Ustaz Rahim bin Rami yang membaca kitab Al-Hikam di kuliah maghrib. Jadi di sini dia akan membaca kitab lain nanti, insyaAllah akan saya terangkan selepas. Seterusnya ini senarai kitabnya. Yang pertama fiqh ibadah yang kita cadangkan ialah kitab Matla' Al-Badrain oleh Syekh Daud Al-Batani. Tapi tadi bincang-bincang dengan Ustaz Dr. Wahab dengan Dr. Hashim, kemungkinan kalau tuan-tuan setuju juga, ada satu kitab lagi yang mudah didapati, yang insyaAllah bekalannya ada. Kalau yang ini bekalannya kita macam terhad, yaitu kitab Fiqh Al-Manhaji, Al-Fiqh Al-Manhaji, Fiqh ada Al-Manhaji, yaitu saya dah tinjau di Pustaka Syabab, nampaknya ada banyak dan baru dia cetak, baru diterjemahkan. Jadi kemungkinan itu juga nanti akan dibaca. Sekarang ni kita belum lagi bekalkan kitab, insyaAllah bekalnya ada. Yang seterusnya tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah bekalannya ada, kitabnya banyak. Tafsir Al-Munir, ini yang dicadangkan oleh Ustaz
Rashidi Jamil sendiri. Betul tadi Al-Fiqh Al-Manhaji ada al. Tafsir Al-Munir. Kalau bekalannya ini ada, akan diteruskan. Kalau bekalan itu maksud saya ialah untuk memudahkan tuan-tuan membeli kitab ini. Sebab kita nak bertarung kitab. Jadi kita akan fikirkan bekalannya. Kalau tak ada, nanti Ustaz Rashidi akan menjelaskan tentang kitab ini, dan dia sendiri akan membekalkan, mendapatkan bekalan kitab-kitab. Sebab tafsir ini pada minggu keempat nanti ya, dalam jadual minggu keempat. Hadis tafsir minggu kedua, minggu depan lagi. Minggu depan adalah hadis dan tafsir. Tasawuf hadis 40 Imam Nawawi Mustafa Abdul Rahman itu penulisnya. Dia ada banyak kitab hadis 40 ni yang telah pun disyarahkan oleh ramai pakar-pakar dan bidang hadis. Tapi yang kita gunakan ialah hadis 40 Imam Nawawi oleh Mustafa Abdul Rahman. Bekalannya insya-Allah saya dah berbincang dengan Biro Pendidikan di Pustaka Syabab dengan membekal kitab-kitab yang disebutkan inilah. Yang seterusnya ialah Menawar Hati oleh Syekh Al-Qadir Abdul Muttalib. Tak ingat nama pengarang berdapat. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri. Kitab tasawuf Menawar Hati. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri, terbitan Jabal Marathi Enterprise. Ini kitab ini pun ada insya-Allah. Kita dah tinjau kitab ini ada, insya-Allah bekalannya ada. Seterusnya jadual pengajian. Jadual pengajian ini ada perubahan daripada dalam brosur ya. Setelah kita berbincang dengan tenaga ceramah kita, minggu semuanya hari Sabtu, semuanya hari Ahad, semuanya hari Ahad untuk sementara ni lah, hingga selesai kursus haji kita akan pindah ke Sabtu. Minggu kedua hari Ahad, hari ini fiqh ibadah Dr. Wahab Saleh dan Tauhid Ustaz Osman Muhammad. Untuk hari ini kita taklimat ni, dan selepas ini insya-Allah Dr. Wahab bersedia untuk memulakan mukadimah kuliah ini. Terpulang kepada Ustaz lah, dan berhenti jam kuliah yang lewat sepasih 6 hari nanti untuk pemulaan. Jadi untuk Ustaz Osman ni insya-Allah minggu bulan 4 saya. Ustaz Osman tu bulan depan kita akan mulakan. Kerana ni bercuti semua ni cuti tahun baru ni. Untuk hari ini adalah ibadat saja. Kemudian minggu ketiga hadis Ustaz Hashim Nawawi, tafsir Ustaz Rashidi Jamil. Minggu keempat fiqh murakahat Dr. Hashim, dan juga tasawuf Ustaz Rahim. Ini yang telah dipersetujui oleh tenaga-tenaga pengajar. Kalau ada minggu kelima, itu kita pakat nak cuti ke kita nak mengaji. Kalau nak cuti lah. Saya ingat ada jadual yang telah pun kita buat setahun. Rancang betul-betul dah siap. Setahun dah pengajian dan cuti. Alhamdulillah. Seterusnya sebelum akhir lagi sebagai renungan saja, peringatan dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab yang lain. Tapi dalam kitab lain ada hadis Nabi, saya pun tak berapa
clear juga. Yang jelas adalah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, kata dia ialah kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi'. Patutlah jadilah kamu orang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar, dan janganlah menjadi orang yang keempat, kamu akan binasa. Apa maksud? Ini kerana orang sengaja pernah ni ringkas saja. Saya nak jelaskan, setelah itu juga saya sebut sebelum ini dalam kuliah-kuliah. Jadilah kamu orang alim bila dia dah mendengar, dia dah mengaji, dia berusaha untuk menjadi orang yang alim. Tidak belajar kitab dia lama-lama jadi alim lah. Kalau tak boleh jadi orang alim, jadilah kamu orang yang belajar. Belajar, maksud belajar ni mendengar pun boleh belajar juga. Tetapi kalau mendengar tanpa ada kitab, tanpa ada buku catatan, itu betul-betul proses belajar yang betul. Ini ialah yang kita buat ke arah itu untuk menjadi orang yang kedua, kerana kita belum alim lagi. Kita belum alim lagi. Kita nak jadi orang yang belajar. Kalau tak menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Kita beri peluang juga kepada para jamaah yang belum datang, bolehlah juga duduk dengar. Nanti bila dia dah rasa puas, rasa nak belajar, beli kitab, daftar dan belajar betul-betul. Janganlah kamu menjadi orang yang keempat. Apa maksud orang keempat? Alim tidak, belajar tak mau, mendengar apalagi. Jadi apa jadi? Kalau dah mendengar pun tak mau juga. Kata Abu Darda, kamu akan binasa. Sebab tak mau dengar. Tapi ada orang tambah yang kita jumpa 3 ni. Yang tambah tu wala takun khamisan, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban, atau jadilah kamu orang yang suka, cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim, cinta kepada orang belajar, cinta kepada orang yang mendengar. Dia sendiri tak dengar pun, dia tak pergi pun, dia hanya suka saja, sponsor saja. Ramai orang begitu kan. Jadi wala takun khamisan, janganlah kamu jadi orang yang kelima. Alim tidak, belajar tak mau, mendengar tidak, suka pun tidak, benci lagi, habis. Ini rusak. Jadi inilah sebagai peringatan. Kalau hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Al-Quran lain yang berkaitan dengan ilmu dan kelebihan ilmu sangat banyak. Jadi yang kita highlightkan ini saja. InsyaAllah nanti akan dibincang oleh Al-Fadhil Dr. Wahab. Ini moto ni saja tulis ini. Nak kata moto ke tema ke falsafah, bolehlah. Ilmu sepanjang hayat. Betul kan? Kalau boleh kita ni biarlah menjadi orang Islam mukmin yang terus menimba ilmu pengetahuan, kerana ilmu pengetahuan itu tidak akan habis. Kering air lautan itu untuk menulis, menjadi tinta kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya takkan habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa ilmu Allah ini tidak pernah habis. Semakin kita kaji, semakin banyak lagi yang kita akan temui untuk menunjukkan bahawa manusia adalah lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada manusia yang bongkak, yang merasakan dia hebat, yang merasakan dia segala-galanya, macam Firaun. Nauzubillah. Firaun kan. Jadi jangan itu saja taklimat yang ringkas yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan akan memberi maklumat yang jelas kepada tuan-tuan, dan selebihnya akan dijelaskan oleh Biro Pendidikan tentang peraturan, tentang jadual dan sebagainya.
Terima kasih Al-Fadhil Tuan Nazir Mesti Laksana, Ustaz Muhammad Syarani, Ustaz Nabiah Syarani yang telah memberikan kalimat yang agak jelas. Jadi kalau tak jelas tuan-tuan boleh tanya. Dan sedikit tentang kalimat kita hari ini, kita akan videokan dan kita masukkan dalam YouTube dan kita akan linkkan dengan website Masjid Al-Aqsa. Jadi itu sedikit sebanyak pembaruan yang kita bawa dengar. Dan lepas ini segala kuliah-kuliah yang disampaikan oleh tuan-tuan guru akan kita videokan dan akan kita masukkan dalam YouTube. Lepas itu kita akan linkkan dengan website Masjid Al-Aqsa pada berbagi. Jadi tuan-tuan, saya dipahamkan ada pekerja yang macam-macam, ada yang bekerja di Pantang Minyak, ada yang bekerja selalu di luar negara, dan ada yang selalu balik kampung. Jadi walaupun ada mungkin komitmen tuan-tuan untuk hadir ke majlis ini agak terhad, jadi kita cuba untuk memberikan servis ataupun perkhidmatan yang sejelas-jelasnya kepada tuan-tuan. Jadi apa yang ada, teknologi yang sekarang ni ada, kita akan memberikan YouTube dan video yang ada, tapi dia tak se-afdal atau tak semudah bila tuan-tuan hadir minggu depan. InsyaAllah ada satu imej baru yang akan kita bentangkan dan tuan-tuan tunggulah pada depan. Itu sikit. Jadi saya ini telah diamanahkan sebagai pengurusi Biro Pendidikan. Jadi sikit kata kalau tak kenal maka tak cerita. Jadi saya ingin mentakruhkan diri saya siapa. Nama saya Ali Zaini bin Musa, tinggal di Seksyen 16 Bandar Baru Bangi. Di Seksyen 16 itu ada sebuah surau namanya Surau Al-Falah yang baru lebih kurang setahun lebih dapat lulusan daripada JAIS sebagai surau solat Jumat. Dan saya seterusnya di sana. Isteri masih satu dan ada anak 5 orang, alhamdulillah. Berumur 45 tahun dan bekerja sebagai budak anak. Dan ini infak masa saya untuk kerja-kerja disabilitas, insyaAllah. Jadi sama-sama kita berdoa untuk diberi kekuatan, kesehatan untuk kita terus mengamalkan Masjid Al-Aqsa dengan aktiviti yang telah dilancarkan. Jadi itu sedikit tentang diri saya. Jadi mungkin lepas ini tuan-tuan lebih banyak urusan dengan saya sepanjang program-program yang dilakukan oleh Biro Pendidikan, insyaAllah. Jadi sedikit tentang maklumat kehadiran kita pada hari ini. Tadi saya minta ada tugas kita untuk mengira. Kehadiran dianggarkan 140 orang. Jadi pendaftaran lebih kurang semalam dalam 180 orang. Jadi anggaran kehadiran lebih kurang 80%. Jadi alhamdulillah orang tersebut dengan cuti panjang, cuti tahun baru juga masih ramai lagi yang dapat menghadiri diri pada majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk sesi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang jadual. Ini adalah jadual pengajian. Kita buat pengajian hari ini Februari 10. Tambah ada sikit tak sempat hari ini. Asalnya 9, kita tulis pada 10. Hari ini hari Ahad. Hari ini Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni. Jadi untuk bulan Februari saya akan taluk kepada pindaan. Jadual kita yang akan datang adalah pada hari Ahad 17 bulan. Dan ini akan berterusan sehingga kursus haji selama 18 minggu di Masjid Al-Aqsa selesai. Dan kita akan publishkan jadual ini di website dan insyaAllah kita akan print dan agihkan pada minggu hadapan. Dan kita akan bercuti sepanjang cuti-cuti persekolahan. Jadi contoh yang 23 bulan Mac
satu cuti. Jadi cuti ini adalah satu keperluan diri untuk kita nak reward ataupun anugerahkan pada diri kita berehat. Jadi itu juga dengan pengajian pun ada cuti. Jadi ini yang minggu bulan Mac, lepas tu seterusnya bulan Mei kita ada cuti. Dan bulan puasa kita akan mengadakan pengajian separuh bulan. Dan dekat-dekat raya tu pun kita ada cuti. Sebab masing-masing dah dalam raya mood, dalam mood untuk nak raya. Dan lepas raya pun kita akan bagi juga orang raya. Sehinggalah minggu keempat. InsyaAllah minggu keempat kita akan masuk balik dalam pengajian ini. Jadi mungkin ada orang bertanya, jemaah bertanya, cuti banyak, bayar penuh juga. Jadi itu kita tengah merancang. Dan insyaAllah kita akan keluarkan satu modular ataupun buku panduan dan tata cara. Sebab program ini kita start daripada kosong. Jadi kalau tuan tengok memang banyak benda yang melonggak ataupun benda yang belum dikemas ini kan. Jadi bagi kita pengurusan untuk menguruskan dalam masa 2-3 bulan. Dan banyak lagi perancangan yang kita tengah buat dan tak terbuat. Jadi bagi kita masa sikit. Dan ini jadual, lepas ini kita akan adakan tentang segi pembayaran. Lepas itu kita akan adakan tentang NTEC, macam-macam lagi. Kita adakan buku panduan. Buku panduan yang kita akan adakan ialah kenangan sejarah penubuhan Masjid Al-Hasanah sehingga hari ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok profil ustaz yang mengajar yang ada, kita akan masukkan. Jadi ya, itu ambil masa sikit kita nak ini. Tentang peraturannya pula, apa yang kita mohonkan punctuality ataupun ketepatan waktu untuk tuan-tuan hadir di dalam majlis ini. Sebab kita akan cuba menepati waktu yang terancang. Kalau kata-kata kita start pukul 9, kita akan mulakan pukul 9. Jadi kalau tuan-tuan terlewat, tuan-tuan juga boleh. Jadi begitulah seterusnya. Lepas ni kalau